Selamat pagi Dah. murid-murid, saya Cikgu Amanda. Pada hari ini, Cikgu akan mengajar cerpen Benua Emas iaitu karya Salina Ibrahim. Melalui cerpen ini nanti, kamu semua akan belajar memahami dan menghayati prosa tradisional dan juga prosa moden dengan betul, tepat dan santun. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan kelas ni, cikgu nak kamu orang tonton video selama 5 minit. Kamu orang kena fokus, lihat dan dengar dengan teliti sebab cikgu akan cikgu akan menanyakan beberapa soalan nanti. Okay, cikgu. Apa kenapa Mak Wan dengan Alif dekat tanah itu? Boleh kau dia nak jaga tanah tu seorang-seorang? Anak muda. Cepat lah. Awal pagi lagi sudah dipetak pendang. Alhamdulillah tu. Saya dah tahu awal. Sudah sampai. InsyaAllah. Esok tu. Sebab esok kita akan meneruskan keseluruhan. Baguslah atas usaha kamu. Terima kasih tu. Tapi saya rasa eloklah atas simpan ucapan tu nanti tidak habis meluai. Macamlah kamu ni. Macam apa datang sini? Kami datang nak berbincang pasal tanah itu. Apa kenapa Mak Wan dengan Alif tentang tanah itu? Mak apa yang nak kita tengok tanah tu? Orang dah setuju. Kita orang je yang belum setuju. Budak tu memang nak kisahkan orang. Betul tu. Boleh kau dia nak jaga tanah tu seorang-seorang? Beginilah. Jadi kamu semua datang sini nak menyakitkan hati Mak Wan. Baik kamu semua keluar dari rumah ni. Kalau mak nak saya lepaskan yang tanah tu, saya akan lepaskan mak. Apa kata mak suruh lepaskan? Saya tak sanggup. Asyik tengok mak dengar orang kampung kata saya tak lulus sini. Mak boleh fikir sendiri hari ni. Saya pun mak yang cuma kadang ambil ijazah dan lepas. Jadi pun mak kena teringatkan arwah ayah kamu sekarang. Aktiviti baru 270 CL1 dan MA 220 CL2 dapat dikecukan daripada veriti MA 220 yang dapat mengawal masalah padi. Kita jangka ini dapat memberi perolehan beras 73.8% dan 75.4%. Sudah terbukti dah uji kaji. Hasilnya antara 8,480 kg hingga 8,690 kg sehektar. Awak jangan pandang rendah bidang ni, Alif. Awak dah ada modal. Dekat bidang itulah modalnya. Kita tak perlu beli beras daripada luar. Jika kita rajin usahakan tanah sendiri. Orang berdarah muda seperti kamu lah yang patut mengambil bahagian. Kerana masa depan negara berada di tangan kamu. Sekarang kita beli beras dari Thailand. Jika negara itu melanda krisis, kita nak bergantung pada siapa pula? Bayangkan nilai ringgit kita jatuh dan nilai dat melambung. Itu turut kita nak menanggung kos beras yang diimport. Assalamualaikum. Mak Wan. Alif, puaslah hati kamu apabila mereka bacakan. Mestilah mereka ada sebab kenapa mereka bacakan. Kamu buat apa apabila mereka bacakan projek itu? Saya berdoa kepada Allah SWT untuk bacakan projek itu. Terus itu, abang pergilah laporkan kepada polis. Nanti saya dikejarkan. Alif, kami dah jawab kat saya nak usahakan tanah itu. Itulah sebab kami nak lepaskan. Kalau sekarang projek itu dah dibatalkan, tanah itu akan terbiar. Awan, saya ada rancangan. Saya sudah minta semua restu oleh semua tuan tanah. Yang cikgu tayangkan tu tadi. Baiklah, sekarang cikgu nak tanya, apakah watak dalam cerpen yang kamu orang nampak dalam video tu tadi? Mak Wan, cikgu. Ada lagi?
Alif. Bagus. Rakan-rakan Alif, Cikgu. Okey, betul. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada aktiviti seterusnya. Cikgu nak kamu orang sambung perkataan yang cikgu akan sampaikan selepas ni nanti. Kamu orang perlu dengar dengan teliti ya. Baiklah, ayat yang pertama. Alif terkenang akan perbualan dia dengan ayahnya suatu ketika dahulu. Saya nak Enisia sambung. Alif terkenal akan perbualan dia dengan ayahnya suatu ketika dahulu. Alif berkata bahawa kuning padi seperti emas. Kata ayah Alif, kalau berbudi kepada tanah, mereka akan menuai emas nanti. Alif berbisik bahawa tidak lama lagi dia akan menuai emas. Alif terkenang kata-kata emaknya pula. Alif mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kerana emaknya telah mendidiknya tentang makna syukur, sabar dan redha. Okey, Dah, baik. Cikgu. Terima kasih Enisia. So sekarang ayat yang kedua, cikgu nak Taliana sambung ni nanti ya. Alif teringat kata-kata ayahnya yang dia akan menuai emas. Taliana. Alif teringat kata-kata ayahnya yang dia akan menuai emas. Alif berbisik bahawa tidak lama lagi dia akan menuai emas. Alif terkenang kata-kata emaknya pula. Alif mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kerana emaknya telah mendidiknya tentang makna syukur, sabar dan redha. Dah, Cikgu. Terima kasih Taliana. So sekarang ayat yang ketiga. Alif tersedar daripada lamunan apabila mendengar bunyi hon motosikal. Prisika? Saya cikgu. Ya, sambung. Ayat berapa tadi cikgu? Yang ketiga. Alif tersedar daripada lamunan apabila mendengar bunyi hon motosikal. Tok ketua yang menunggang motosikal tersebut menyapa Alif. Tok ketua bertanyakan waktu jentera tuai padi akan sampai kepada Alif. Alif menjawab bahawa jentera tersebut akan sampai pada hari esok. Kerja menuai padi pun akan dimulakan esok. Ayat yang keempat. Cikgu nak nanti sambung ya. Jelas terusnya. Alif menyusuri permatang sawah yang sangat bernilai baginya. Sambung. Alif menyusuri permatang sawah yang sangat bernilai baginya. Alif teringat akan Alif yang berbalah dengan beberapa orang datang ke rumah Alif. Mereka tidak berpuas hati atas tindakan Alif yang tidak mengizinkan 2 petak sawahnya dijadikan taman perumahan. Kebanyakan pemilik tanah sawah yang berkenaan telah bersetuju untuk melepaskan tanah masing-masing. Dah, Cikgu. Okey, yang terakhir. Cikgu nak siapa-siapa jawab antara kamu orang semua. Ayat yang kelima. Mak Alif menangis. Alif memberitahu emaknya bahawa dia akan melepaskan 2 petak sawah tersebut jika itulah kemahuan emaknya. Seorang sambung. Saya cikgu. Mak Alif menangis. Alif memberitahu emaknya bahawa dia akan melepaskan 2 petak sawah tersebut. Jika itulah kemahuan emaknya. Mak Alif menegaskan bahawa dia tidak mahu Alif melepaskan 2 petak tanah tersebut. Alif bertekad untuk mempertahankan 2 petak sawah berkenaan walau dengan apa-apa cara sekalipun. Bagi Alif, mengerjakan tanaman padi juga merupakan sesuatu yang dapat membawa kemajuan.
Namun begitu, Alif terfikir juga bahwa kebanyakan pemilik petak sawah yang hendak dijadikan tapak perumahan itu rata-ratanya sudah tidak bertenaga lagi. Baiklah, bagus murid-murid. Sekarang kita beralih ke aktiviti yang seterusnya. Dalam cerpen ni, kamu orang boleh nampak sendiri iaitu ada beberapa frasa yang menarik. Cikgu nak setiap kamu orang bagi tahu cikgu apa frasa yang kamu orang dapat dalam cerpen tersebut. Boleh sesiapa? Jawab. Saya cikgu. Baiklah. Sawah padi yang menguning bak lautan emas. Betulkah cikgu? Betul. Apa maksud dia? Maksudnya adalah menggambarkan keindahan sawah padi yang masak menguning seperti emas, penuh dengan nilai estetika. Okey, bagus. Yang lain? Kamu orang dah jumpa? Ayo cikgu. Okey. Peluh keringat menjadi saksi kegigihan yang bermaksud menekankan usaha dan kerja keras sebagai bukti kejayaan cikgu. Okey, bagus. Lagi? Ada lagi? Saya masih mencari cikgu. Okey. Dijawab? Okey. Cikgu, saya dah jumpa saya punya ayat, cikgu. Okey. Apa dia? Harta pusaka janganlah sesekali diperdagangkan. Bermaksud menyiratkan amanah menjaga tanah keluarga yang diwarisi turun-temurun. Okey, yang lain ada jumpa lagi tak? Cikgu nak 2 lagi. Ya cikgu. Kejap cikgu susun ayat. Ini contoh ayat saya cikgu. Biarpun kecil, tanah itu menjadi nadi kehidupan yang membawa maksud menunjukkan sawah sebagai sumber rezeki dan kehidupan. Itu saja cikgu. Ada lagi? Saya cikgu. Mana ada saya ada di mana? Menuai. Okey, ini dia cikgu. Menuai emas hasil jerih payah sendiri. Ia bermaksud adalah melambangkan kejayaan sebenar datang daripada usaha sendiri, bukan dengan jalan yang mudah. Betulkah cikgu? Betul. Baiklah, bagus murid-murid. Sekarang cikgu akan bagi kamu orang kertas kerja. Kamu orang boleh tengok dalam bahagian komen tu nanti. Cikgu bagi kamu orang masa 10 minit untuk jawab soalan tersebut. Nanti kita bincang. Baik cikgu. Okey.
Dah siap kah? Ya, Cikgu. Sudah. Kita tunggu yang lain ya. Dah. Belum Cikgu, belum. Saya masih mencari nih. Okey. Bagi saya 5 menit lagi Cikgu. Okey, baiklah Priscika.
Okey, ada yang dah siap? Dah, cikgu. Dah. Cikgu. Okey, bagus murid-murid. Nanti kamu orang hantar dekat atas meja cikgu, boleh? Boleh, Tak nak. Cikgu. Kenapa tak nak, Priska? Cikgu Sebab- malas, Cikgu. Tak. Salah dia yang malas. Dia selalu bully saya, cikgu. Kenapa ni? Besar kes ni nanti. Sebab saya belum siap, cikgu. Saya pernah hantar. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Baiklah, sekarang kita pergi ke aktiviti kita yang terakhir. Cikgu nak kamu merumuskan keseluruhan cerpen tu tadi. Apa pengajaran yang kamu orang dapat daripada cerpen Menuai Emas? Banyak. Apa dia? Kita hendaklah yakin akan kebolehan diri sendiri dalam melakukan sesuatu perkara. Ada lagi yang lain? Ya, Cikgu. Kita hendaklah sabar dalam menghadapi segala dugaan untuk memperoleh kejayaan. Siapa lagi? Saya, cikgu. Kita hendaklah gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu ilmu atau pengalaman. Baiklah, cikgu nak 4 lagi. Bagi cikgu 4 pengajaran yang kamu orang dapat. Saya, cikgu. Kita mestilah berani mempertahankan hak milik keluarga terutamanya dalam hal tanah. Okey, bagus. Lagi. Ya, Cikgu. Kita hendaklah berkongsi ilmu dan memberikan semangat kepada golongan yang ingin memajukan dan sesuatu bidang, Cikgu. Okey, yang lain? Cikgu nak 2 lagi. Saya, cikgu. Okey. Kita hendaklah sentiasa bersyukur atas segala nikmat kurniaan Tuhan kepada kita. Itu lagi. Saya, cikgu. Okey. Sorry, cikgu. Okey, kita digalakkan untuk berbakti kepada tanah supaya memperoleh manfaat daripada itu ke, cikgu? Okey, betul. Pandai kamu orang ni. Biasalah. Oh, SM tu kamu. Ah, Okey, betul murid-murid. Selain daripada tu, nilai-nilai penting seperti keyakinan, ketabahan, kegigihan, keberanian, kerjasama, hemah tinggi, berdikari, kesyukuran dan kepimpinan. Faham kan murid-murid? Faham. Cikgu. Faham. Okey. Di samping tu, cikgu nak puji sikap kamu semua yang saling membantu. Kamu orang juga mendengar dan memberikan tumpuan pada pengajaran kita pada pagi ini. Cikgu harap melalui cerpen ini, kamu orang boleh belajar erti kesabaran, keberanian seperti watak yang ada di dalam cerpen kita belajar. Pengheran membaca, menulis dan mendengar kamu semua bertambah dengan baik. Itu saja topik kita. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.